perjuangkannya. Ya, hari ini kita kena lihat sejauh mana kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Ketiga, soal persaudaraan. Kalau dulu kita lihat betapa mantapnya persaudaraan, kita ambil saudara kongsi ya ketika kita nak menentang Malayan Union contohnya. Apabila British masuk balik selepas Perang Dunia Kedua, ya, apabila Jepun menyerah kalah, Britain masuk semula, mereka memperkenalkan Malayan Union. Dan kita tengok bagaimana mantapnya perpaduan persaudaraan di kalangan masyarakat ketika itu, di kalangan orang-orang Melayu ketika itu, kita secara khususnya, dan juga orang bukan Melayu saya nak sebutkan, ya, tetapi khususnya kepada orang-orang Melayu ketika itu, ya, bersatu padu, ya, bersaudara, ikatan hati-hati mereka begitu kuat, sama-sama. Kalau saudara kongsi tengok, ya, apabila British memperkenalkan Malayan Union itu, mereka berganding bahu, bersatu padu, berjuang menentang sehebat-hebatnya sehingga gagal rancangan Malayan Union ini, saudara kongsi, ya. Ya, bendera Union Jack itu diturunkan dan akhirnya terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu sehingga kita mencapai kemerdekaan. Saya nak sebutkan itulah kita kata kehebatan orang Melayu. Ya. Itulah merupakan kehebatan orang Melayu, ya. Ada lagi ke? Kalau nak sama lagi boleh sikit lagi. Sikit lagi. Saya nak sebutkan. Saya nak sebutkan. Kalau kita buat perbandingan itu, saya sebut 4 saja kata kunci ini sebab kebetulan kita jatuh dalam bulan hijrah, bulan kemerdekaan, bukan? 4 kata kunci itu menjadikan hijrah itu berjaya. 4 kata kunci ini menjadikan kita mendapat kemerdekaan di negara kita ini. Dan saya nak tanya balik, pengusi dan ahli panel lain. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak Dr. Ridwan Tim. Itu merupakan satu hujah. Awal-awal dah panas lah, sebab tu saya kalau Prof. Ridwan Tim cakap ni, saya tak berani nak sekat dia sebab dia memang suara yang lantang lah, orang kata kan. Jadi alhamdulillah selesai satu sesi bahagian dia. Walau macam mana pun kita cuba tengok pula satu dua perkara yang kita agak kita rasa penting lah dalam kehidupan kita masa kini. Apa yang Prof sebut tadi adalah 4 kata kunci tadi, kita harus cernakan dia sebagai seorang hamba di atas muka bumi ini. Dan seterusnya saya nak bawa roh daripada Prof Duanti tadi, mudah-mudahan Datuk Muhammad Nasir juga semangat juga seperti Prof Duanti itu, kan. Jadi kita nak bawa kepada tajuk yang mana kita nak sebut sebagai soalannya yang saya ajukan pada Datuk, iaitu bagaimanakah gerakan bersifat anarkis boleh ditetuskan di negara kita. Kita nak tengok apakah hujah ataupun makna di sebalik bersifat anarkis itu, ya. Silakan Datuk Muhammad Nasir Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Razi dan juga rakan-rakan panelis Prof Ridwan dan juga saudara Abdul Rahim. Juga terima kasih kepada PPT kerana menganjurkan forum ini dan juga memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan buah fikiran saya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita umat Islam sekalian. Saya amat bersetuju dengan pandangan Prof Ridwan bahawa peluang dan ruang yang ada pada tahun ini apabila kita menyambut Ma'al Hijrah pada bulan yang sama dengan Merdeka ini sepatutnya menjadi satu cetusan untuk mewujudkan semangat patriotisme yang lebih tinggi di kalangan kita umat Melayu Islam. Dan ingin saya nyatakan dan saya tegaskan di sini bahawa sebenarnya apabila kita memandang kepada gerakan ataupun pemikiran anarkis itu, sebenarnya ia satu yang bercanggah dengan agama. Agama ialah sesuatu yang menyusun ataupun mengatur, mengelakkan daripada berlakunya keucar-kacir dan sebagainya.
Sebaliknya anarkis ini adalah anti kepada pemerintahan, anti kepada kedaulatan, anti kepada peraturan, anti kepada segala sesuatu yang bersifat mengatur ataupun mewujudkan keharmonian di dalam masyarakat. Jadi pemikiran yang bersifat anarkis ini, sifatnya dia akan mencetuskan kucar-kacir. Dia akan mencetuskan sentiasa mengelak daripada peraturan, mengelak daripada kedaulatan, mengelak daripada pemerintahan. Dia nak bebas. Dia nak ikut kepala dia sendiri. Dia nak ikut nafsu dia sendiri. Dia nak ikut kehendak dan kemahuan dia sendiri. Dia tak mahu diatur dan dia tak mahu, dia kata dia tak mahu ditindas. Dia tidak mahu ada kepimpinan di atasnya. Jadi kehidupan yang berlaku, yang berpunca daripada gerakan anarkis ini amat-amatlah menakutkan kita kerana ia boleh meruntuhkan sebuah negara. Dia tidak mahu kepada sistem bernegara, dia tidak mahu kepada sistem pemerintahan. Jadi bagaimana ia berlaku di negara kita? Tentunya pengaruh ini datang daripada Barat, datang daripada Eropah, bersama-sama dengan pemikiran-pemikiran imperialisme mereka. Mereka juga anti kepada kapitalis. Mereka anti kepada penindasan. Tetapi yang berlaku di negara kita ini, pada mulanya kita melihat seolah-olah mereka ini memperjuangkan golongan yang tertindas, golongan miskin. Dulu kita melihat ada isu-isu berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan di Baling. Maka diambil kesempatan oleh generasi mahasiswa melakukan demonstrasi, melakukan tunjuk perasaan, membantah apa yang dikatakan kemiskinan yang berlaku di Baling. Bagus. Idea untuk membela masyarakat, membela kemiskinan itu bagus. Tetapi bagaimana caranya? Ini yang menjadi permasalahannya. Cara permasalahan itu diketengahkan. Cara memperjuangkan kedudukan orang miskin itu. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa perlu ada demonstrasi, tunjuk perasaan? Kenapa perlu ada kekecohan, kekacauan? Kenapa perlu ada kelompok-kelompok pelajar yang pergi baling batu, mengotorkan masjid negara dan sebagainya? Kenapa perlu ada kawasan-kawasan bandar di Kuala Lumpur itu dicemar, ditimbulkan hiruk pikuk, kacau bilau dan sebagainya? Kenapa? Ini pendekatan anarkis. Pendekatan anarkis sebegini tahun 70-an dulu sudah berlaku. Sudah berlaku. Tapi bagaimana cara kita, bagaimana cara kerajaan kita ketika itu mengatasi masalah ini? So strategi yang diambil oleh Tun Dr. Mahathir ketika itu yang menjadi Menteri Pelajaran ialah if you cannot beat them, join them. You tak boleh nak mengatasi mereka itu, maka you jemput mereka orang itu untuk join dalam kerajaan. Maka Tun Mahathir memelihara orang-orang yang mempunyai pemikiran kepala anarkis itu duduk di bawah telunjuk dia, di bawah tunjuk ajar dia, sampailah satu tahap ketika Dr. Mahathir pun tak boleh nak kontrol mereka ini lagi. Maka pada ujung tahun 90-an, pada tahun 98, 99, Tun Mahathir berhadapan pula dengan reformasi. Sekali lagi berlaku apa yang dikatakan gerakan anarkis ini. Gerakan kekecohan, tunjuk perasaan dan sebagainya berlaku lagi di negara kita. Akhir sekali baru-baru ini, sebelum daripada PRU 14, berlaku pula satu bantahan yang berkaitan dengan untuk membersihkan kita punya daftar dalam SPR. Sekali lagi, dan kali ini termasuk Tun Mahathir sendiri bersama-sama join dengan kumpulan ini dan menyatakan bantahan mereka. Okey, senario ini sebenarnya dia mempunyai impak yang sangat besar kepada golongan muda especially. Terbaru kita lihat bagaimana kumpulan baju hitam bergerak dalam keadaan COVID pun menunjukkan lambang-lambang yang biadab, menyuarakan dengan suara-suara yang sumbang, suara-suara yang tidak ada menggambarkan kesopanan dan sebagainya, menuntut supaya tukar kerajaan, menyerukan tentang kerajaan gagal dan sebagainya. Dan ini semua elemen-elemen yang bersifat anarkis. Dan saya nak dedahkan, saya ambil peluang ini pada malam ini, saya nak dedahkan bahawa
di negara kita ini, sejak daripada tahun 2010 lagi, malah sebelum daripada 2010 ini, idea itu sudah ada. Tetapi yang jelas kelihatan tertera ialah apa yang saya namakan sebagai Gerakan Subversif Republik Malaysia, GSRM. Gerakan Subversif Republik Malaysia wujud ataupun lahir di mana mereka meletakkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara republik pada tahun 2030. Tak lama dah ni. Sekarang ni 2021, 9 tahun lagi, 2030 mereka nak jadikan Malaysia sebuah negara republik. Dia kata Sultan tak ada. Raja-raja sudah tidak ada. Malaysia sudah jadi negara republik. Seruan ataupun pemikiran sebegini adalah suatu penderhakaan ataupun treason berdasarkan kepada Penal Code. Section 121B menjadikan angan-angan ataupun cita-cita ataupun perancangan sebegini adalah sebagai suatu kesalahan besar di bawah Section 121B Penal Code. Tapi malangnya, walaupun aduan sudah dibuat kepada pihak polis di Raja Malaysia, tidak ada siasatan dilakukan terhadap golongan ini. Golongan yang berpunca daripada pemikiran anarkis ini tidak dilakukan siasatan terhadap mereka sehingga hari ini. Ada yang nak menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian. Ada yang menyuruh supaya orang Kristian balik ke Malaysia ini. God want you to establish the government for this state. Mereka nak seru, nak memenuhi seruan yang dikatakan seruan Jesus untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Jesus, the kingdom of God. Maka mereka mengadakan sambutan Jerusalem Jubilee di Melaka pada tahun 2016. Dia adakan Jerusalem Jubilee di Johor tahun 2015. Mereka meneriakkan apa yang dikatakan sebagai Johor for Jesus. Ada yang meneriakkan Subang for Jesus. Ada yang menyanyi-nyanyikan pada tahun 2010 itu. Kumpulan 10,000 belia-belia Kristian menyanyikan nyanyian-nyanyian yang mengatakan bahawa take this country, take this city for Jesus. Rampas bandaraya ini untuk Jesus. Semua ini adalah pendekatan-pendekatan anarkis yang bersifat suatu penderhakaan kepada undang-undang negara. Di mana kita sekarang ini menjalankan satu sistem raja berperlembagaan. Saya sebutkan ini kerana apa? Kerana baru-baru ini ada suatu pandangan-pandangan politik yang menyifatkan, menuduh kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh menteri dan kerajaan ini sebagai satu penderhakaan. Tapi you jangan lupa, ketika you menjadi menteri dalam negeri, you membiarkan kegiatan penderhakaan ini berlaku daripada tahun 2010 sampai sekarang. Tidak ada siasatan. Sedangkan ketika itu, you adalah menteri dalam negeri. You adalah menteri dalam negeri. Kenapa you tidak siasat? You melindungi perkara ini juga merupakan satu kesalahan yang besar. It is a great big offense. Melindungi kesalahan penderhakaan ini pun adalah satu kesalahan. Bukan setakat mencetuskan idea, melindungi idea ini. Suatu kesalahan. You memberi laluan idea ini juga satu kesalahan. Melindungi idea ataupun perancangan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara republik adalah suatu kesalahan. You melantik orang ini sebagai pegawai penerangan ke apa juga merupakan satu kesalahan. And you should be investigated. Jadi, apabila kita menyambut hari kemerdekaan ini, kita menyambut kemerdekaan yang ke-64 ini, perkara sebegini kita perlu ketengahkan. Kita perlu ketengahkan. Kita perlu kembali kepada patriotisme. Patriotisme berdasarkan kepada hijrah. Hijrah minda ataupun mindset change. Melakukan hijrah minda kepada penghayatan rukun negara. Ini akan membawa balik kepada sikap ataupun pendirian patriotisme kita. Rukun negara yang kita sanjungi sejak daripada tahun 70-an. Tapi sebenarnya bukan hanya daripada tahun 70-an. Kita bawa balik ke belakang. Keimanan itu, kepercayaan kepada Tuhan itu bukan hanya tercetus pada tahun 70-an. Malah ia bermula sejak daripada zaman Melaka. Keagungan Melaka adalah berteraskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dipertahankan oleh raja-raja Melayu, pahlawan-pahlawan Melayu sepanjang 450 tahun ancaman imperialisme Barat. Perjuangan kita untuk menegakkan Malaysia ini bukan baru.
450 tahun daripada zaman Melaka sehingga kini. Sebab itu dalam penghuraian tentang sejarah perjuangan negara, saya sentiasa menekankan bahawa kita bukan bermula daripada Malayan Union, tetapi kita bermula daripada zaman kegemilangan Melaka, zaman keruntuhan yang disebabkan oleh Portugis, berpanjangan sehinggalah kita menegakkan apa yang kita sebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia. Ini perjuangan kita, ini kemerdekaan kita. Dan ini bukanlah suatu yang ringan, bukan suatu yang singkat, tetapi suatu perjuangan yang sangat panjang daripada dulu sehingga kini. Jadi jangan kita nak menjadi suatu penderhaka, pengkhianat. Kita meruntuhkan perjuangan itu, meruntuhkan kedaulatan itu dengan pemikiran anarkis kita. Kita nak menjadikan negara kita sebagai negara republik. Jadi wallahualam, Doktor, untuk first round ini. Okey. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Datuk dengan pencerahan apa itu maksud anarkis dan sebagainya lah. Dan yang kita takut sangat apabila Datuk cakap begitu, seolah-olahnya menghampiri kita, amat dah dekat dengan kita dah kan. Sebab itulah kita rasa perkara ini terserahlah kepada masyarakat Malaysia sendiri nak menilai bagaimana apabila kita dah ada ilmu, kita sudah beri pencerahan oleh orang-orang yang bertanggungjawab seperti mana Datuk Muhammad Nasir yang telah pun bercerita begitu panjang sekali kepada kita, dan mudah-mudahan kita mengambil ini sebagai satu panduan untuk kita meneruskan kehidupan dan seterusnya kepada anak-anak muda kita dan juga generasi yang akan datang selepas pada kita ini. Jadi daripada situlah kita nak teruskan lagi dengan panel yang ketiga kita, iaitu kepada saya nak menjemput Tuan Abdul Rahim Halim Zakaria supaya memberi sedikit tentang makna apakah persediaan anak muda dalam mengekalkan jati diri jiwa negara merdeka, dan juga kita masukkan sedikit tentang memperjuangkan untuk pagi-pagi tersebut sebagai hijrah ini, ya. Boleh saya menjemput Tuan Helmi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Razzie Yaakob, sahabat-sahabat ahli panel. Saya sebenarnya segan juga sebab kedua-dua ahli panel lain sebenarnya adalah legenda dalam bidang masing-masing. Jadi saya ini cuma orang biasa saja, tapi saya ucap ribuan terima kasih kerana jemput. Saya menganggap diri saya ini sebagai orang yang berada di luar dunia akademik yang nak bercakap dari segi realiti apa yang berlaku dan apa yang sedang dialami oleh terutama generasi muda kita lah pada hari ini. Dari kita sebut tadi, saya tertarik dengan Profesor Datuk Nasir Desa sebut tentang anarki dan juga republik. Memang budaya gerakan anarki ini dia asalnya adalah untuk meruntuhkan kepercayaan rakyat, kepercayaan orang muda terutamanya dengan idea baru terhadap kerajaan hari ini. Jadi dan akhirnya akan membentuk sekiranya kepercayaan terhadap sistem kerajaan hari ini itu tiada di kalangan orang muda, maka harapan untuk mewujudkan sebuah negara republik itu akan menjadi kenyataan lah. Dan memang kita pun tahu ada pendakwah, saya sebut pendakwah yang sebut tentang bagaimana cita-cita mereka menjadikan negara Malaysia ni sebagai republik menjelang tahun 2030, dan dah kena tangkap pun dia tu. Jadi kita sebut macam anarki, mungkin orang muda yang ikut ni dia tak berapa faham. Anarki ni daripada dua perkataan lah, an dan arki. Makna kata an ni daripada perkataan Greek, dia tidak ada ketua. Arki itu ketua. Anarki makna kata tak ada ketua. Kalau monarki, mono ketua, satu ketua. Kalau oligarki, ramai ketua, makna kata satu majlis. Biasanya dibuat zaman dulu lah, sekarang ni dah kurang dah orang buat. Jadi konsep yang dibuat tu, kalau anak muda ni untuk kita beri faham tentang keadaan semasa, keadaan bagaimana kita mesti menghargai sistem kerajaan yang sedia ada. Sebab kalau rakyat orang muda dia tidak hargai sistem kerajaan sedia ada, dia tak faham, maka dia akan merasakan bahawa pilihan kewujudan anarki dan juga republik adalah pilihan yang lebih baik berbanding dengan sistem demokrasi berperlembagaan yang ada hari ini. Itu yang orang muda ni dia tak berapa jelas. Dia menganggap bahawa, contoh yang pertama, dia menganggap bahawa raja ni tidak ada guna, dia menganggap bahawa kerajaan hari ini hanya mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Benda itu yang sebenarnya mewujudkan yang ignite, yang spark
perasaan orang muda untuk orang semua tak ada. Kita semua pun pernah muda, pernah lalu umur 20 dan kita semua pun saya rasa kebanyakan kita pun masa tahun 98 ada je yang turun ke jalan sebenarnya. Kan? Prof nanti ya besar-besar tu terus tua terus. Ha. Semua dulu kita pun sebab kita rasa memberontak, kita rasa kita betul. Ya. Bila kita tua sikit lah umur 35, umur 40 ni baru kita rasa boleh rasional balik pandangan kita hari itu. Jadi pertama sekali kita kena beri faham kepada orang muda bahawa sistem raja berperlembagaan ini adalah sistem yang paling stabil dalam dunia. Itu nombor satu. Okay? Kalau kita tengok dalam sistem raja, sistem kita ada republik, kita ada sistem demokrasi berpresiden, kita ada monarki berparlimen. Dalam banyak-banyak negara, 193 buah negara yang diperakui oleh PBB, 150 adalah republik. 43 adalah negara monarki, 37 daripada 43 itu adalah monarki berperlembagaan. Monarki berperlembagaan satu sistem yang mana diperkenalkan oleh British pada tahun 1688 dan kekal di negara tersebut sampai sekarang. Tapi negara republik, contoh Korea, merdeka tahun 1948 sampai sekarang sudah ada 6 kali Republik Korea. Sebab sistem dia tidak stabil. Sistem dia tidak ada satu individu yang boleh menjadikan negara dia itu bersatu. Macam contoh negara berpresiden, negara republik dia ada presiden. Presiden dia ni adalah datang daripada orang politik. Bila orang politik, banyak parti-parti politik yang bertentangan dengan presiden, dia tidak boleh ikut presiden. Sebab orang presiden ni adalah orang politik. Beza dengan raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan ialah orang yang beyond politik. Dan ini dibuktikan banyak kali, bukan sahaja di Malaysia, Tuan Moderator. Dibuktikan contoh, saya beri contoh, tahun di Belgium, tahun 2010. 2010, Belgium mengalami hang parlimen. Macam yang kita alami sekarang ni lah. Ya? Hang parlimen dia, parlimen tergantung selama 540 hari. 540 hari, negara dia tak ada kerajaan daripada tahun 2010 sampai 2011. Tapi disebabkan sistem raja perlembagaan dia wujud di Belgium, negara dia dapat terus stabil, terus berfungsi walaupun tidak ada seorang Perdana Menteri pada ketika itu. Tidak ada Menteri Kabinet pada ketika itu. Ini yang orang muda kita kena jelas. Dan benda ini, kalau kita kembalikan kepada dalam negara kita, kita boleh tengok pada tahun 2020 pada bulan Februari, di mana ketika itu kerajaan Malaysia tidak ada menteri dan tidak ada Perdana Menteri selama 2 minggu. Tak ada menteri dan tak ada Perdana Menteri. Kalau negara lain dah huru-hara, orang dah turun ke jalan, orang dah bakar kedai, orang dah curi televisyen, orang dah masuk dalam mall. Tapi kita tak ada. Walaupun kerajaan tidak wujud, tapi disebabkan kewujudan sebuah negara, sebuah raja berperlembagaan, maka sistem kerajaan kita masih terus berfungsi. Ini yang sebenarnya perlu diberi kefahaman kepada orang muda. Dan saya lihat pada hari ini, ramai orang muda apabila berlakunya dilihat pertembungan antara kerajaan dengan yang di-Pertuan Agong, walaupun saya tak rasa pertembungan sangatlah sebenarnya, cuma ada sedikit perselisihan pandangan, saya melihat bagaimana orang kita sudah pun mula menghargai sistem raja berperlembagaan itu sendiri. Adalah sedikit demi sedikit yang masih cuba spark ataupun meruntuhkan keyakinan kepada raja berperlembagaan. Tapi disebabkan raja-raja kita ini alhamdulillah menunjukkan kredibiliti dan juga cara menguruskan kuasa mereka dengan nak baik, maka tak ada alasan untuk orang-orang kita ni di bawah ini yang untuk terikut-ikut lah. Okey, sebab itu saya ingat, saya lupa nama dia punya ni penulis seorang tu. Dia satu buku nama dia The English Constitution. Itu yang ditulis tahun 1860-an. Jadi disebutkan bahawa untuk memastikan satu individu ni dia boleh kontrol, orang biasa tak boleh. Hanya raja sahaja boleh buat sebab dia beyond politik. Ini orang putih sebut, bukan orang Melayu. Orang putih sendiri sebut buku tu tahun 1867, The English Constitution. Jadi saya melihat kefahaman kita nak bagi faham, nak hargai, nak memastikan rakyat kita faham perlembagaan, insya-Allah maka budaya anarki tidak akan boleh masuk dengan mudah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, Tuan Abdul Rahim Rahimi. Jadi itulah anak muda lah, kira anak muda lah, orang muda lah ni bercakap ni kan atas apa ni yang panggil atas platform muda. Walaupun bagaimanapun kita belajarlah daripada apa orang panggil Tok Nasir dan juga apa ni Prof Duanti. Janganlah rendah diri sangat kan. Kita pun hebat juga sebenarnya. Ada portion-portion kita tertentu kan. Jadi apa yang apa ni Tuan Helmi cakap tadilah kan. Sudah tentulah anak muda ni kena wujud kesedaran dalaman supaya kita
melihat persekitaran kita dan juga sejarah-sejarah yang lampau supaya dijadikan sebagai apa orang panggil sebagai tauladan, sebagai contoh-contoh yang kita dapat ambil sebagai untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, ya. Itulah perkara yang disampaikan oleh Tuan Helmi kita. Jadi dalam pusingan kedua ini, saya adalah sedikit berbincang dengan Tuan Helmi tadi. Dia kata saya nak cakap apalah, saya ni orang kampung je kan. Sebenarnya Tuan Helmi, untuk makluman, kami semua orang kampung. Kecuali Datuk Nasir je bukan orang kampung sebab dia orang desa. Kan? Kita ni semua orang kampung. Jadi semuanya anak desa. Anak desa. Itulah kita katakan semua orang Melayu, kita kata bermula daripada kampung lah kan. Jadi nak cerita kata sistem kehidupan kita ni begitu. Jadi sebab itulah kita ni ada tata tertib, ada budi bicara, ada budaya, ada tamadun kita sebut kan, dalam arti kata mempunyai tamadun kita tersendiri. Sebab itulah kita hidup ini dalam penuh dengan tata susila tersebut kan. Sebab tu dalam hingga kepada makanan sekalipun kita ada cara kita, ada bentuk kuih-kuih kita kan, dan juga cara kita bersalam-salaman dengan orang yang lebih tua misalnya, semua tu adalah tertakluk di bawah budi bicara kita dan juga budaya kita tersendiri. Dia tak sama dengan budaya-budaya lain. Saya berpeluanglah pergi beberapa buah negara kan, banyak kita tengok apa yang disebut sebagai kaedah kehidupan mereka dan juga budaya mereka ini tidak sudah tentu jauh berbeza dengan kita. Walaupun ada certain benda ataupun setengah-setengah benda, perkara yang kita sebut sebagai lebih baik daripada kita mungkin di segi keilmuan mereka. Sebab apa? Sebab mereka banyak membaca dan sebagainya. Sebab tu budaya kita ni kalau beri buku sebiji mungkin 2 tahun, mungkin 1 tahun setengah mungkin kan. Tapi kalau bagi mereka mungkin sekejap je mereka baca. Itu adalah bermakna mereka lebih matang dari segi pada ilmu yang mereka dapat itu. Jadi kita ni sebenarnya kita lebih kepada pengajaran, kita lebih kepada ilmiah yang ada dalam kelas misalkan. Itulah yang kita ambil sebagai contoh tauladan kita untuk kita meneruskan kelangsungan hidup ini. Baik, pusingan kedua ni Prof. Kita nak terus masuk pusingan kedua sebab kita tak nak panjang-panjang lebar lah bercakap tentang benda-benda luar ni kan. Kita terus fokus lah kan. Sebab kita ni dah 64 tahun dah merdeka kita ni kan. Tapi kita masih lagi berlenggu dengan dibelenggu oleh Barat ni, walaupun secara langsung dia tidak langsung lah panggil katakan, dengan sistemnya, dengan hak asasinya, dengan pelbagai bentuk kan. Jadi merdekakah kita ataupun hijrahkah kita, bagaimanakah perlu kita lakukan dalam bentuk kita kata dalam bulan hijrah ini untuk kita, adakah hijrah ini satu jabatan ataupun hijrah ini adalah satu bentuk yang kita boleh mengambil dia sebagai asas dalam kita memerdekakan erti kata yang sebenarnya. Teruskan kepada Prof. Ridwan T. Baik, terima kasih Saudara Mata Dr. Razi. Saya mendengar pandangan daripada Datuk Nasir dan juga Saudara Helmi tadi. Saya kira pandangan-pandangan mereka ini perlu diambil kira dengan serius perkara sebegini. Satu pandangan daripada anak muda, satu lagi pandangan lagi daripada pengamal undang-undang yang lama berkecimpung dalam bidang perundangan di negara kita ini. Saya fikir forum kita pada malam ini bukan saja sekadar satu wacana di kalangan kita, tapi kita mengharapkan pihak-pihak berkuasa, terutamanya kerajaan, perlu mengambil kira apa yang disuarakan, terutama di kalangan anak-anak muda kita ini, sebab mereka ini adalah di kalangan, kalau kita tengok dari segi jumlah pengundinya, antara yang paling ramai. Maknanya mereka yang akan menentukan corak pucuk pimpinan negara kita, dan mereka juga yang akan mengambil tempat pimpinan yang sedia ada ini, dan mereka juga merupakan generasi yang lahir selepas merdeka. Saya pun lahir selepas merdeka, Datuk Nasir pun lahir selepas merdeka. Persoalan besar yang perlu difikirkan ialah bagaimana nak masukkan jiwa merdeka dalam diri mereka supaya anak-anak muda yang bakal mewarisi pimpinan negara kita nanti ini dapat bersama-sama mempertahankannya. Saya dah sebut pada awal lagi Tuan Pengurusi bahawa mempertahankan kemerdekaan itu lebih sukar daripada mendapatkan kemerdekaan ini. Sebab saya katakan, sebab merdeka kita dah lepas dah tak ada dah.
Ya, tetapi bibit-bibit yang ditinggalkan oleh penjajah itu masih lagi bersarang dalam pemikiran kita. Ini saya bimbang ini. Bila bersarang lagi, itu yang boleh menjadikan wujudnya elemen-elemen anarkis, ya, yang boleh menggugat kerajaan dan sebagainya, elemen-elemen nak menjadikan negara ini negara republik dan sebagainya. Kita mengharapkan anak-anak muda kita ini seperti Saudara Helmer ini yang bakal memimpin negara kita ini, generasi yang seterusnya ini, ya, dapat memahami perkara ini walaupun kita tidak merasai apa yang telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu. Kita bimbang, ya, negara telah merdeka tetapi pemikiran kita masih lagi tidak merdeka. Kita masih terbelenggu, ya, dengan undang-undang barat, contohnya, ya, dengan cara hidup barat, cara pemikiran barat, ya, cara gaya hidup barat dan sebagainya. Sedangkan kita, ya, satu bangsa yang ada jati diri, identiti kita yang tersendiri. Kalau saudara moderator tengok, ya, zaman pra-kolonial, zaman kolonial, zaman pasca kolonial, ya, sebelum kita dijajah dan kemudian kita dijajah, kita tengok ketika itu jati diri, kita sebut identiti, ya, rakyat ketika itu, ya, masyarakat ketika itu kental. Ya, tidak berubah. Tuan moderator, saya nak sebut di sini. Sama juga tu masih, saya kata masih inilah, masih lagi mencengkam, masih lagi kuat, ya. Timbul kadang-kadang kita sebut satu peribahasa, biar mati anak jangan mati adat. Saudara Dr. Razi, saya fikir selalu bercakap soal itu, apa maksud di sebalik biar mati anak jangan mati adat. Ya, kita bercakap soal akar. Kita Tetapi isunya sekarang ini, saya bimbang, Dr. Pengusi, ya, saya cukup bimbang, ya, apabila saya melihat, mungkin saudara Helmi nanti boleh tambah, ya, apabila anak-anak generasi kita selepas merdeka, ya, anak-anak muda kita, ya, jati diri mereka semakin lama semakin terhakis ini. Dan sehingga ke tahap nak timbul unsur-unsur anarkis, nak wujudkan negara republik, tak mahu lagi sistem raja berperlembagaan dan sebagainya. Saya nak sebutkan di sini, jati diri itu tidak hilang, ya, tidak terhakis begitu saja. Perkara ini saya fikir, ya, saya sebutkan tadi bahawa itu yang saya katakan, walaupun negara merdeka tetapi minda kita masih lagi terjajah, ya, cara kita berfikir masih lagi terjajah. Kita seolah-olah memandang, ya, oleh kerana kita dijajah oleh barat, apa yang datang pada barat itu seolah-olah kita, kadang-kadang saya nak sebutkan, kita terima bulat-bulat, kita tidak tapis dia. Ini yang saya bimbang, saudara Dr. Pengusi. Saya cukup bimbang hari ini. Dan kalau nak dikaitkan dengan yang disebutkan tadi soal perjuangan hak-hak asasi ini semakin membimbangkan kita. Ya, kita memperjuangkan hak asasi manusia ini mengikut acuan barat. Ya, kita menganggapkan bahawa badan yang menjaga hak asasi manusia, Suruhanjaya yang menjaga hak asasi manusia ini, ya, boleh melihat hak asasi itu dalam acuan konteks negara kita, bukan acuan barat. Ini yang kita bimbang. Tapi bila kita lihat hari ini, sudah hampir 64 tahun kita merdeka, kita melihat hak asasi manusia ini dalam acuan barat. Ya, saya bagi satu contoh, dan saya rasa Datuk Nasir pun akan bercakap nanti, akan menambah dalam soal ini. Soal budaya, contohnya budaya barat, contohnya tentang
LGBT. Ini saya nak tekankan sikitlah pada malam ini. Ini bukan cara hidup orang Timur. Ini bukan cara hidup masyarakat di negara kita. Bukan cara hidup Melayu, bukan cara hidup India, bukan cara hidup Cina dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Ini bukan pun cara hidup Barat. Kalau kita tengok di negara Barat yang beramal dengan agama Kristian, saya tidak fikir LGBT ini boleh diterima dalam masyarakat. Tetapi ini proses modernisasi yang berlaku, modernisasi, proses satu lagi westernisasi, orang kata proses pembaratan yang berlaku, sehingga kita melihat apa yang datang pada barat itu, budaya datang pada barat itu semuanya baik untuk kita. Jadi kita lihat apabila pemikiran masyarakat kita nak menghalalkan perkara-perkara sebegini, dan apabila badan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga perkara-perkara sebegini. Ini yang saya kata, di mana tapisannya itu. Masyarakat yang merdeka, saya nak sebutkan di sini, ya, anak muda yang merdeka mesti dapat menapis ini. Walaupun kita lahir selepas merdeka, ya, kita tidak nampak dengan mata kepala kita bagaimana datuk nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan, susah payah mereka dan sebagainya untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan hari ini kita telah merdeka, bagaimana kita nak memastikan bahawa adat budaya, cara hidup kita ini dapat dipertahankan, dan berbekalkan cara hidup inilah mereka berjuang dahulu. Saudara Dr. Razi, saya nak sebutkan, berdasarkan kepada jati diri ini, budaya ini, cara berfikir sebegini, ya, yang menjadikan mereka dapat bertahan, mempunyai daya juang yang begitu tinggi. Dan kita bimbang apabila anak-anak muda kita ini dipengaruhi oleh cara hidup budaya barat ini, dan kemudian disambut pula oleh golongan-golongan yang mahukan kebebasan ini. Saya nak sebutkan itu yang Datuk Dr. Nasir sebutkan tadi. Kenapa orang yang sebegini, yang jelas sudah menyimpang pada landasan yang sebenarnya, perjuangan yang sebenarnya, dibiarkan begitu saja. Ya, sudah jelas tindakan mereka bukan saja melanggar undang-undang negara kita, dan pada masa yang sama melanggar cara hidup kita dan sebagainya. Kenapa dan mengapa mereka terus dibiarkan bebas, biarkan berkata tanpa saya nak sebutkan, kadang-kadang kebebasan bercakap ni satu hal memang dijaminkan dalam perlembagaan, tetapi kadang-kadang kebebasan bercakap itu sehingga saya nak sebutkan di sini, ya, sehingga boleh mengganggu, gugat kehidupan di negara kita ini. Saya kata itu perkara yang serius, dan saya pun pelik kenapa dan mengapa ia terus dibiarkan. Balik kepada hak-hak asasi tadi, soal LGBT ini sama sekali jauh bertentangan dalam kehidupan masyarakat kita yang telah merdeka ini. Dan hari ini wujud kumpulan-kumpulan, dan kalau saudara tengok hari ini, budaya ini semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang. Ya, jadi adakah kita merdeka dalam erti kata yang sebenarnya? Dan kalau saudara moderator pun tahu, kita tengok hari ini, ya, bagaimana cara kita hidup kita semakin lama semakin berubah. Ya, kalau dulu kita tengok, ya, anak-anak muda kita sebelum maghrib semua dah pakat-pakat dah berada di rumah dah. Ya, pakat-pakat sudah berkumpul bersama keluarga, makan berjamaah, semayang berjamaah dan sebagainya. Hari ini kita tengok cara hidup kita sampai tengah malam tak balik lagi. Hingga kan sampai tak balik pun kita tak kisah. Ya, saya nak sebutkan, ya, saudara pengurusi sampai ke peringkat saya fikir kita sudah bukan saja terikut-ikut dengan barat, sudah terlebih barat. Saya bimbang jadi keparat saja. Gitu kan. Kalau kita pergi ke negara barat, ini satu contoh je, saudara pengurusi. Ada berapa minit lagi ni? Okey, saya cakap lagi 2-3 minit lagi. Kita bagi. Kalau kita pergi ke luar negara pun, saudara boleh tengok, ya, di keluar negara, di barat sekalipun, kita tengok bandar-bandar mereka selepas maghrib
sunyi, lengang dah, tak ada apa-apa dah. Kedai tutup, program malam boleh dikatakan tak ada kecuali hari Minggu lah. Ya, malam mereka hidup. Tetapi negara kita ini ya boleh dikatakan 24 jam hidup. Siang malam hidup dia. Ini saya heran. Ya, apa orang buat pada waktu malam? Dulu cara hidup kita ini bila dah menjelang senja itu, bila dah malam, semua pakak-pakak balik. Hari ini pukul 10 tak balik, 12 tak balik, pagi pun tak balik. Dan baru-baru ini kita tengok di musim Covid ini, saya nak sebut saudara pengusir di musim Covid ini, ya, ada di kalangan kita ya yang pekerja-pekerja kilang dan juga rider dan sebagainya pergi sewa inap desa satu banglo, bayar satu hari sewa 800, ada yang kita baca berita satu hari 400, di mana ketika wabak COVID-19 ini ya, yang kita sendiri sepatutnya duduk di rumah dan sebagainya, bukan? Mereka melakukan pesta seks, isak dadah di banglo dan inap desa tersebut. Saya nak sebut kepada saudara pengusi, merdekakah kita ini? Apakah kita boleh harapkan kepada generasi ini untuk memimpin di negara kita? Ya? Bagaimana dengan pengorbanan yang telah ditinggalkan oleh datuk nenek moyang kita yang dahulu bersusah payah, berkorban jiwa, raga, nyawa dan sebagainya nak memastikan kita merdeka, nak memastikan selepas merdeka ini identiti jati diri anak bangsa ini dapat terus dikekalkan sampai bila-bila. Apakah merdeka bermaksud kita perlu memandang ke barat sepenuhnya? Kita ambil yang baik. Yang baik teruskan, tak ada masalah. Nak ambil dari segi transformasi teknologi dan sebagainya tidak menjadi masalah. Ya, kita nak bercakap tentang hanyut dalam keadaan sebegini. Sebab itu saya nak minta, saya mohon sangatlah supaya masyarakat kita, anak muda kita ya boleh bangun. Bila sesuatu perkara termasuk hak asasi manusia ini bercanggah dengan cara hidup kita, bercanggah dengan agama kita, bercanggah dengan identiti jati diri bangsa di negara kita ini, tak kiralah bangsa apa pun, saya fikir setiap bangsa itu tamadun mereka tertegak dengan perkara-perkara yang baik. Ya, apabila datangnya unsur-unsur yang boleh merosakkan, nilai-nilai yang boleh merosakkan, hak asasi yang boleh menghancurkan, mereka bangun untuk mempertahankan ini. Sama juga apabila ada unsur-unsur nak menjadikan negara kita negara republik, nak wujudkan anarkisme dan sebagainya. Contohnya, kita mengharapkan anak-anak muda pasca merdeka ini bangun untuk mempertahankannya. Ya, bangun bersuara dan sebagainya. Ya, jadi saya bimbang, saya cukup bimbang dengan pengaruh ini, dengan arus ini, serangan pemikiran barat ini, di mana kita merdeka daripada segi fizikal, tetapi dari segi mentalnya, pemikirannya, kita masih dibelenggu dengan cara hidup barat, sehingga akhirnya nanti dia akan merosakkan negara kita apabila pemimpin yang bakal menjadi pemimpin negara kita ini sudah hilang jati dirinya, sudah hilang cara hidup yang sepatutnya dia sebagai bangsa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Ini sebagai contohlah. Saya suka aja saudara pengusi ya, kalau orang Melayu hidup, biarlah dia hidup dengan cara hidup Melayu itu dan telah pun terpahat dalam dasar kebudayaan kebangsaan. Dan begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, supaya mereka ada identiti dia, ada jati diri dia. Kadang-kadang kita seronok apabila tengok ya cerita-cerita zaman dahulu dan sebagainya. Saya bimbang apa saudara pengusi, ini akhir sekalian. Ya. Kalau di Korea, di negara China, di negara Jepun, mereka boleh buat lagi cerita-cerita bangsawan mereka. Walaupun dekat negara Republik, negara China contohnya, bukan? Walaupun negara di sekandar raja tak ada, tetapi dia boleh buat cerita raja-raja dinasti mereka yang terdahulu dengan pakaiannya, dengan suasana dia, dengan seni bina dia begitu indah, cantik. Ya, begitu juga dengan di Korea. Hari ini Korea maju
Tetapi kalau kita tengok filem-filem zaman dahulu, zaman raja mereka, zaman institusi monarki mereka hebat dan sebagainya, mereka boleh bawa balik pemikiran ini kepada pemuda kita. Tetapi hari ini kita tidak mampu dah nak buat cerita raja-raja Melayu zaman dulu. Tak ada dah. Tak boleh dah tulis sebab benda tu dah tak ada. Kita tak ada dah pakaian sebegitu. Pakaian mungkin ada, tetapi suasana Yang ada hanya madu 3. kita tidak ada lagi studio dia dah nak bawa lagi kepada anak-anak muda kita bagaimana keadaan kita dahulu. Negara lain masih lagi ada benda-benda begitu dan dijadikan sebagai satu khazanah yang begitu besar artinya. Dan hari ini saya nak tanya saudara pengurusi ya, kalaulah kita buat cerita raja-raja Melayu seperti dulu, cerita Hang Tuah, cerita cerita raja-raja Melayu dahulu, adakah anak-anak muda kita akan bila pergi ditayangkan di panggung, contoh di pawagam, di sinema dan sebagainya, panggung itu akan jadi pecah panggung. Maknanya mereka rasa seronok nak tengok kepada filem yang menjadi jati diri dan identiti yang kokoh ni. Saya rasa tak dapat sambutan, rugi penerbit yang terbitkan. Tetapi kalau kita buat cerita-cerita moden dan sebagainya, cara hidup barat dan sebagainya, dia menjadi dapat sambutan yang begitu hebat. Saya fikir cara pengurusi nak habis cakap. Kalau Pecah panggung juga, tapi pecah panggung kontraktor buat lain lah terus. Kalau kesedaran ini tidak ada, saya bimbang budaya anarkis mudah masuk, LGBT mudah masuk, pemikiran liberal mudah masuk. Bila perkara ini berlaku, ke mana kita nak bawa negara kita selepas ini? Saya umumkan balik kepada pengurusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Itulah kalau kita lihat banyak sangat dikupas oleh Prof tadi tentang anak-anak muda kita hari ini dan juga jati diri. Adakah ini semua merupakan faktor pemikiran atau minda anak-anak muda kita hari ini, generasi kini yang telah pun didedahkan dengan ilmu-ilmu yang kita kata diasaskan oleh Barat, datangnya daripada guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah dan pemimpin ataupun kita sebut sebagai murabbi-murabbi yang datang daripada Barat ataupun di sekitar tanah Arab. Adakah ini penyebab sebenarnya? Kita tengok nanti apabila dibincang oleh Datuk Nasir nanti. Jadi saya rasa perkara ini merupakan satu perkara yang kita harus lihat secara mendalam kerana perjuangan Datuk Nenek kita satu kita dahulu mungkin mereka ini cukup hebat di dalam perjuangan mereka. Sebab apa begitu berlaku? Sebabnya kalau kita tengok mereka ada kesedaran dalaman. Macam zaman usia saya lah kan, zaman saya kecil-kecil kan, saya lahir usia 70 kan, 70-an. Jadi kalau kita tengok zaman-zaman terdahulu, ibu ayah kita di sekitar kampung kita kan, semuanya mengambil peduli tentang kita kan. Sebab itulah kita cakap tentang hari ini, kita takut nak mengambil tahu tentang anak-anak jiran kita. Sebab apa? Kita khawatir dia takut anak tu buat kenak pada kita misalnya kan, memandang serong terhadap kita. Semua tu adalah tidak boleh jaga punca tepi kain orang lah kita katakan hari ini. Nah, jadi ini adakah sebab-sebab yang kita sebut sebagai punca yang paling utama diwujudkan dalam kalangan masyarakat muda-mudi kita hari ini. Datuk Nasir, mungkin sedikit sebanyak kita katakan, adakah di IPTA, IPTS kita ni perlu ataupun boleh ke tidak dilakukan untuk menyemaikan semangat patriotisme ini, dan sejauh manakah patriotisme mampu mengatasi kemelut politik dan juga perjuangan yang adakan ketika ini. Silakan Datuk Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba nak share satu. Ada nampak tak saya nak share ni? Tadi sekejap nampak. Ni ada. Sekarang nampak tak? Okey, nampak. Okey Nampak tu. Ya. Okey, saya cuba nak mengenengahkan satu gurindam lah. Kita kata gurindam ataupun puisi. Bagaimana kita menghayati prinsip rukun negara kita. Selama ni rukun negara ni kita baca aja. Sampai Yang di-Pertuan Agong pun pernah bertitah, hayati rukun negara, jangan sekadar baca. Jadi hari ini saya cuba nak share gurindam yang saya cipta bagi menghuraikan
prinsip rukun negara. Mudah-mudahan dengan cara ini, mahasiswa, generasi muda ataupun generasi yang dah tua-tua macam kita ni pun boleh memahami sebenarnya isi kandungan rukun negara berdasarkan perlembagaan persekutuan. Maknanya kita ada rukun negara, kita ada perlembagaan persekutuan, kita cuba memahami rukun negara itu berdasarkan kepada perlembagaan. Saya bacakan macam prinsip yang pertama. Sila Datuk. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Jadi macam mana kita menghuraikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini? Saya mengambil pendekatan amal, AMAL. Yang pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan saya huraikan dengan akidah negara sumpah Rabbani. Maknanya sumpah Rabbani ini dekat mana? Dalam perlembagaan perkara 37. 37 fasal 1 perlembagaan menyebutkan Yang di-Pertuan Agong wajib bersumpah dengan sumpah lafaznya wallahi wabillahi watallahi. Jadi sesuai dengan kita punya tema hari Ma'al Hijrah ni, manhaj Rabbani. Jadi manhaj Rabbani itu kita berasaskan kat mana? Perlembagaan lah. Perkara 37 Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama, ketua negara, menurut perkara 32, the Supreme Head of the Federation, perkara 32 perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong diwajibkan untuk bersumpah. Dan sumpah itu dengan apa? Dengan lafaz wallahi wabillahi watallahi. Inilah akidah negara, sumpah Rabbani. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan, kita huraikan dengan akidah negara, sumpah Rabbani. Memelihara Islam, bai'ah hifzuddin. Memelihara Islam ni, kat mana? Dalam sumpah itu ada disebutkan. Baginda Yang di-Pertuan Agong mesti berlafazkan sumpah dan lagi kami berikrar. Memeliharakan pada semua masa agama Islam. Jadi memeliharakan agama Islam ini pada setiap masa ini adalah hifzuddin. Hifzuddin maksud memelihara Islam. Ini terkandung di dalam perkara 37 pasal 1 perlembagaan persekutuan. Yang di-Pertuan Agong bersumpah. Yang melaksanakan sumpah ini siapa? Orang politik, pentadbir, umat Islam. Semua umat Islam, semua rakyat Malaysia wajib menunaikan sumpah Yang di-Pertuan Agong ini. Kalau kita menghina agama Islam, kalau kita mengamalkan prinsip Islamofobia ataupun Islam bashing, maka kita sebenarnya tidak setia kepada raja. Kita tak setia kepada negara. Jadi sebab itu kita kena faham. Kepercayaan kepada Tuhan dalam perlembagaan kita adalah akidah negara, sumpah Rabbani, memelihara Islam, bai'ah hifzuddin. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pegangi laungan azan Merdeka Abidin. Merdeka Abidin ini maksudnya apa? Walaupun kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita merdeka ini maknanya kita merdeka daripada pemikiran-pemikiran dan juga kongkongan nafsu syaitan. Nafsu yang dikuasai oleh syaitan. Kita abidin, kita masih lagi abidin kerana apa? Kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merdeka tetapi kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pegangi, kenapa? Kerana setiap peruntukan undang-undang negeri-negeri, di setiap enactment pentadbiran agama Islam negeri meletakkan bahawa syariah ataupun Islam itu dipahami daripada pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam semua undang-undang negeri. Ini yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kemudiannya kita yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana kita menghuraikannya? Kita kata anugerah merdeka kurniaan ilahi, mujahadah panglima raja bermaruah, angkatan pejuang disanjung tinggi, langkah bijak elak terjajah. Jadi maknanya raja-raja kita, pahlawan-pahlawan Melayu silam daripada zaman Melaka sampailah kepada mereka ini berjuang sepanjang masa. Jadi sebab itu kita angkatan pejuang ini kita sanjung tinggi. Kita sanjung tinggi Mat Kilau, Tok Bahaman, Tok Gajah, kita sanjung tinggi Abdul Rahman Limbong, kita sanjung tinggi Tok Janggut, kita sanjung tinggi Tengku Kudin di Kedah yang berjihad menentang Siam. Penentangan kita kepada pencerobohan Siam itu adalah satu jihad. Disebutkan oleh pakar-pakar sejarah. Dr. Abdullah Ghazali dan sebagainya, Profesor Abdullah Ghazali menyebutkan ini satu mujahadah. Sebab itu saya lakarkan di sini mujahadah panglima raja bermaruah. Maknanya raja kita, raja bermaruah, dia didokong oleh panglima-panglima yang mempunyai kekuatan, ketinggian jati diri menentang penjajahan.
450 tahun kita menentang penjajahan. Itulah mujahadah Panglima, Raja bermaruah, Angkatan Pejuang di Sanjung Tinggi. Dan semua langkah mereka ini kita anggap sebagai langkah bijak elak terjajah. Jadi saya tidak menganggap bahawa kita terjajah sepenuhnya. Kita sentiasa diancam oleh penjajah, tetapi kita mengaturkan langkah-langkah yang bijak. Raja-raja berunding, tetapi rakyat Panglima berjuang menentang. Kemudian yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Dan kita keluhuran perlembagaan. Itu prinsip ketiga dalam kita punya rukun negara. Saya sebutkan sebagai amati bersama prinsip perlembagaan ataupun amati bersama prinsip kedaulatan. Mantap kefahaman, teguh keluhuran. Maknanya kalau kita mantapkan kefahaman kita kepada perlembagaan, maka teguhlah keluhuran perlembagaan kita itu. Jadi macam mana kita kata keluhuran perlembagaan? Kita perlembagaan pun kita tak pernah baca. Kita tak pernah tengok. Sampai agama negara pun kita duk kata agama rasmi negara. Kita duk kata Malaysia negara sekular. Sedangkan dalam perlembagaan tak ada sepatah pun perkataan sekular. Kita duk sebut bahawa negara kita ni negara demokrasi. Betul lah, negara demokrasi itu amalan demokrasi. Tetapi kita bukan demokrasi mutlak. Kita bukan liberal demokrasi. Istilah demokrasi pun tidak ada di dalam perlembagaan. Kita hanya mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan ini yang mendekati demokrasi. Kita ada pilihan raya, kita ada parlimen, kita ada separation of powers. Ini tiga aspek yang ada unsur-unsur demokrasi. Tetapi kita bukan demokrasi mutlak yang melayakkan ataupun yang memastikan kita menerima pakai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terlalu bebas. Tidak ada. Jadi kita kena amati bersama prinsip perlembagaan ini, prinsip kedaulatan, mantap kefahaman, maka teguhlah keluhuran. Agama dijunjung, hakis penderhakaan, hakis ancaman. Kita junjung agama Islam kerana agama Islam ni yang menghakis ancaman-ancaman terhadap kedaulatan negara. Maka lengkaplah keadilan negara dan watan. Ini yang ketiga. Kita pergi yang keempat. Kedaulatan undang-undang. Kita faham macam mana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Megah tersemat kanun dan syariat. Adil dan hikmah tetap segar. Lambaian sejahtera teras masyarakat. Ini kedaulatan undang-undang yang kita ada di dalam rukun negara kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Megah tersemat kanun dan syariat. Amar ma'ruf nahi mungkar ni ada dalam kanun, ada dalam undang-undang, ada dalam penal code. Larangan kita untuk menderhaka, larangan kita daripada apa yang kita sebutkan sebagai unnatural sexual offences di bawah 377. Kesalahan liwat, kesalahan LGBT itu bukan hanya dalam syariat, malah ia dalam kanun penal code. Kemudian yang kita adil dan hikmah tetap segar. Adil dan hikmah tetap segar, lambaian sejahtera teras masyarakat. Ini kedaulatan undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan kesusilaan. Saya katakan adat Melayu bersendikan agama, masyhur serata teguh peribadi, angkuh dan sombong punca angkara, luhur budi hormat menghormati. Jadi kalau kita duk bawa perangai angkuh dan perangai sombong, kita masuk Dewan Rakyat pun kita bercakaran. Dalam Dewan Rakyat, perkara 1503 berkaitan dengan emergency menyebutkan bahawa undang-undang ataupun undang-undang darurat itu diungkaikan, boleh diungkaikan di dalam Dewan. Sekiranya dia tidak dibatalkan, maka dia boleh diungkaikan dalam Dewan. Kita faham ungkaikan ini, kita rungkaikan, kita selesaikan. Bukannya kita ungkarkan. Ungkarkan tu buat perangai macam ungkar tu yang terjerit-jerit, yang terpekik-pekik itu ungkar. Bukan ungkai. Jadi kita kena faham, bezakan di antara ungkai dengan ungkar. Di sini angkuh. Angkuh dan sombong. Speaker dah tegur, speaker suruh duduk diam. Angkuh. Nak tunjuk juga kehebatan dia. Sombong. Kita baca Fatihah, Perdana Menteri suruh duduk diam, bertafakur, baca Fatihah. Sombong, tak nak. Nak terjerit-jerit, terpekik-pekik juga. Jadi kalau macam ni, mana kita nak mari luhur budi? Mana ada perangai hormat menghormati? Kita tak hormat, kita suruh orang panggil kita yang berhormat. Tapi perangai kita tak menunjukkan kita layak dihormati. Jadi yang ini, hormat menghormati ini, respect ini kita perlu
Universiti-universiti, sekolah-sekolah, tadika-tadika perlu semaikan balik di kalangan masyarakat kita, di kalangan anak warga negara kita. Hormat menghormati. Kecil-kecil lagi, daripada tadika lagi kita kena semai dah sikap respect ini. Kalau kita tak reti nak mengajar mereka supaya reti respect, reti hormat menghormati, inilah yang menyebabkan berlakunya kejadian-kejadian ataupun keadaan-keadaan di mana mak rempit, tak reti hormat undang-undang, tak reti hormat pengguna jalan raya lain, tak reti hormat guru, tak reti hormat mak ayah, tak reti hormat kawan-kawan. Kerana apa? Kerana tidak adanya luhur budi, tidak adanya hormat menghormati. Yang ini yang kita perlu semaikan. Kita perlu selesaikan di peringkat yang paling rendah lagi daripada peringkat masa di sekolah sebelum tadika tu lagi. Kita panggil taman asuhan lagi. Taska lagi, pasti lagi. Daripada zaman pasti, daripada zaman taska itu, taman asuhan itu, kita menyemaikan sikap hormat menghormati. Bila daripada dia kanak-kanak, dia telah ada sikap hormat menghormati ini, bila dia masuk sekolah, sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah, kita dah tak pening kepala. Guru-guru dah tak pening kepala dah. Sebab apa? Budak-budak ni, kanak-kanak sekolah murid-murid ini, dia dah ada satu sistem dalam diri dia, perasaan ataupun sikap hormat menghormati ini. Maka selesailah masalah kita nak tengok yang kita perhatikan berkaitan dengan perangai-perangai mengeluarkan kata-kata jijik, kata-kata jelek, fitnah memfitnah, maki hamun dan sebagainya, boleh selesai insya-Allah. Terhakislah apa yang kita katakan angkuh dan sombong. Pada saya angkuh dan sombong ini puncak angkara. Sebab tu dalam surah Luqman disebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh dan sombong. Jadi dalam rukun negara ini sudah ada. Cuma masalahnya penghuraian untuk pemahaman dan penghayatannya sangat kurang. Maka saya cuba perkenalkan pada malam ini, pada tahun baru hijrah ini, kurang-kurangnya kita dapat melakukan hijrah. Hijrah sikap, hijrah minda kita. Hijrah kita untuk kembali menghayati etika utama kepada peradaban kita. Kita duduk di kuliah mengajar subjek penghayatan etika dan peradaban, maka inilah etika kita yang utama. Etika kita yang utama ni terkandung dalam rukun negara ni. Yang pertama tadi, saya sebutkan etika yang pertama tadi berkaitan dengan keimanan. Etika keimanan, kepercayaan kepada Tuhan ni bukan baru. Daripada zaman para miswara lagi. Zaman para miswara yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wujudlah Melaka menjadi suatu empire, suatu kerajaan yang gah. Disebabkan apa? Keimanan. Dan etika keimanan ini dipertahankan terus menerus selama 405 tahun, 500 tahun kita pertahankan sehingga hari ini. Etika keimanan ini. Dan etika keimanan ini kita rangkumkan dalam apa yang kita sebutkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang sebenarnya adalah sumpah Rabbani itu. Jadi saya rasa kalau kita berpegang kepada formula ini, kepada pendekatan ini, insya-Allah generasi kita yang akan datang akan lahir generasi yang lebih mantap dia punya patriotisme dia, akan lebih kukuh keimanan dia dan akan lebih kukuh sikap dan juga perangai dia, hormat menghormati dia. Jadi wallahu alam untuk sekian round ni. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Jadi kalau kita lihat daripada perkembangan yang Dato' bincangkan tadi merupakan salah satu perkara yang begitu mendalami tentang falsafah. Kalau kita tengok khususnya dalam perundangan lah kan. Jadi itulah anak-anak muda kita kalau sekiranya kita dididik, diasuh daripada kecil lagi, daripada awal kanak-kanak lagi, insya-Allah menjadi seorang yang sentiasa patuh pada adat dan juga akhlak perangai dan sebagainya lah. Sebab di sekolah-sekolah kita telah pun wujud tentang etika-etika diterapkan dengan Islam, diterapkan dengan Melayu, diterapkan dengan masyarakat etnik yang pelbagai etnik yang ada di sekolah-sekolah kita pada hari ini. Alhamdulillah Datuk, terima kasih banyak. Dan seterusnya kita masuk penghujung sesi persidangan kedua ini kepada Tuan Abdul Rahim Halim Zakaria, yang mana kita ajukan soalan tentang kefahaman orang muda berkenaan situasi negara semasa serta penghormatan kepada institusi beraja. Ramai anak-anak muda kita yang sudah putus asa dengan sistem yang kita ada, yang akhirnya memberi nafas kepada anasir-anasir, memberi nafas dan juga peluang kepada anasir-anasir anarki ini. Kenapa dan juga mengapa? Silakan Tuan Helmi.
Terima kasih Tuan Moderator. Ya. Jadi saya nak kaitkanlah soalan tu baik. Kita nak kaitkan balik dengan apa yang disebutkan oleh Prof. Nasir Desa tadi, iaitu berkenaan dengan kepercayaan kepada raja dan negara. Jadi kenapa kepercayaan yang kita sebut tu, kenapa kepercayaan kepada raja dan negara, bukan kepercayaan kepada negara dan raja? Kenapa raja dahulu? Sebab yang pertama sekali ialah untuk kesetiaan kepada raja. Ini adalah kunci untuk kita menjadi setia pada negara. Kalau kita tak setia kepada raja, dia dah tak ada kesetiaan pada negara dah. Sebab pemandu negara ini adalah raja-raja kita. Betul. Jadi apabila yang key point ya, sebab itu banyak orang berkata bahawa saya buat perkara ini, saya buat perkara begitu kerana negara. Saya lawan raja kerana negara. Saya tolak raja kerana raja silap untuk negara. Tapi sebenarnya bila kita menolak sistem raja, kita telah menolak negara ini secara keseluruhan. Sebab akar kewujudan negara ini adalah asasnya adalah sistem beraja itu sendiri. Itu yang kadang-kadang orang tak boleh nak bezakan antara realiti yang berlaku sebenarnya. Dan mereka lebih banyak melihat melihat contoh pada negara luar. Sedangkan hakikat yang saya sebutkan tadi pun, negara luar tidak stabil pun walaupun bila tiadanya kewujudan raja. Mana-mana negara yang yang melakukan sistem selain daripada monarki perperlembagaan memang tidak akan stabil. Paling lama pun stabil, republik contohnya, dia 20-30 tahun dia mesti akan berubah. Dia mesti akan berubah. Jadi kita lihat, yang pertamalah soalan, saya kembali balik pada persoalan tadi, kenapa orang muda kita rasa begitu? Saya setuju bahawa memang wujudnya anasi-anasi luar yang nak menghasut. Itu dah disebutkan oleh Profesor Datuk Nasir Desa dan juga Prof. Duanti tadi. Ya, saya tak perlu cover banyak kali lah sebab memang point itu memang betul dan tepat. Cuma saya nak cover satu lagi kawasan yang mana macam kita melihat anasi dari luar tapi kita tidak menyelesaikan masalah kita sendiri di dalam negara kita sendiri. Macam pencuri lah. Pencuri dia nak mencuri masuk dalam rumah kita. Rumah kita tak berkunci. Pintu kita terbuka. Memang pencuri salah tapi kita yang cuai membuka pintu itu. Itu kesilapan kita. Macam apa yang berlaku hari ini. Kenapa ramai orang muda masih lagi turun ke jalan? Ada ibu anak muda turun ke jalan. Memang bagi saya memang tak betul. Memang ada unsur-unsur yang cuba nak membuang kerajaan, unsur-unsur anarki dalam perhimpunan hari itu. Tapi sebenarnya kalau sekiranya negara ini ditabir dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan baik, datanglah anarki macam mana sekalipun, insya-Allah orang tak akan ikut. Itu yang pertama. Kita kena jelas dulu. Kita kena baiki semua. Bukan saya kata tak salah ni. Kita kena baiki semua. Daripada luar kita kena baiki, dari dalam pun kita kena baiki juga. Orang muda kita, sifat dia rebellious. Dia sifat dia idealistik. Sebab itu dia suka tukar kerajaan. Dia rasa tak betul sikit dia nak tukar. Tak betul sikit dia nak tukar. Itu memang idea orang muda. Kita kena akuilah fitrah orang muda sebab kita pun dah muda. Jadi cuma kita nak kena perbetulkan apa yang kesilapan yang berlaku dalam pentadbiran pada hari ini pun kita kena betulkan sama. Sebagai contohnya, apabila COVID hari ini mendedahkan kita bahawa banyak berlaku kelompangan dalam kelemahan pengurusan krisis kerajaan. Memang ada kelompangan dan kita kena akui benda itu. Dan apabila satu dan kedua pula, satu lagi masalahnya adalah apabila kerajaan kita juga tidak boleh membezakan antara suara rakyat dengan suara pembangkang. Dia tak boleh beza. Dia dipukulkan rata sekali. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah. Macam orang angkat bendera putih itu. Dia sebenarnya asalnya gerakan netizen saja. Pembangkang yang pergi tunggang. Sebab pembangkang bila dia tunggang, dia boleh nampak buruk kerajaan. Tapi apabila kerajaan pergi pukul rata, orang yang buat bendera putih ini semua pembangkang, semua sokong DAP, jadi orang-orang yang betul-betul susah. Dia akan terasa bahawa kerajaan tidak cakna, tidak sensitif terhadap keperluan dia. Apabila begitu berlaku, orang akan start rasa hopeless. Orang akan rasa tak ada harapan dan ketika itulah anarki akan masuk. Apa lagi saya sokong kerajaan, saya ada negara, saya ada raja, kalau mereka semua tidak boleh membantu saya. That's the point. Sebab itu kita nombor satu, kita pandai bezakan antara suara rakyat dengan suara politik. Walaupun sama tapi nilai dia berbeza. Kita kena tahu beza antara voice dengan noise. Benda yang sama. Suara keluar je. Tapi suara dengan bising ni benda yang lain sebenarnya, hakikat sebenarnya.
Itu kita kena tahu ciplak lah, kita kena tahu identify suara yang sebenar mana yang patut kita teliti dan kita juga ambil perhatian. Kemudian yang saya sebutlah, saya sebut keadaan negara kita hari ini, saya suka ikut apa yang pernah ditulis oleh Profesor Samuel Huntington. Disebut tentang two turnover test. Two turnover test ini adalah satu keadaan yang mana kematangan politik itu, negara, kematangan politik rakyat akan timbul apabila berlakunya 2 kali perubahan kuasa secara aman. Jadi Malaysia ni dia baru mengalami 2 kali itu. Dia mengalami pertama sekali tahun 2018 apabila Barisan Nasional kalah kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya, dan kali kedua apabila sebahagian ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan melompat ke sebelah pembangkang ketika itu, membentuk kerajaan yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional pada Februari 2020. Apabila berlakunya perubahan yang aman ini, maka rakyat akan mudah membezakan. Rakyat akan nampak dan dapat membezakan apakah kejayaan dan kemampuan setiap faksi-faksi politik. Dan apabila dia boleh bezakan, dia akan nampak faksi mana yang kuat sembang. Faksi grup mana yang sebenarnya bercakap saja masa dia pembangkang, bila di kerajaan dia tak buat pun. Dan kita kena akui ketiga-tiga faction ini wujud. Ketiga-tiga faction. Baik Barisan Nasional, baik Pakatan Harapan, baik Perikatan Nasional, memang ada perangai masa jadi pembangkang sedap sangat, bila jadi kerajaan lain. Ini sebenarnya yang mewujudkan rasa ketidakpercayaan, civil distrust, yang akhirnya mewujudkan civil disobedience. Orang mula-mula tak percaya, lepas tak percaya jadi taat. Bila tak percaya jadi tak taat. Contoh saya sebut, memanglah zaman PH dulu ada Google case apa semua. Bila masuk kerajaan ini pun, kita tengok ada juga yang tidak diambil tindakan yang serius. Contoh, kita suruh rakyat kita berkurung dalam rumah. Kita suruh rakyat kita patuh SOP. Tapi ada pemimpin kita yang pergi makan durian kat kebun. Yang berkumpul ramai-ramai. Tak kira pembangkang atau kerajaan pun sama je kita tengok. Ada perangai begitu yang berkumpul demo sekali pun ada juga pelah pembangkang. Yang sebelah kerajaan pula pergi makan durian. Pergi berjalan-jalan. Jadi benda ini sebenarnya mewujudkan rakyat tidak percaya kepada sistem kerajaan kita. Baik pembangkang ataupun kerajaan, yang akhirnya menyebabkan anarki itu mudah masuk. Kenapa lagi saya nak ikut kerajaan? Kenapa saya lagi nak ikut undang-undang? Kalau orang yang buat undang-undang sebenarnya tak ikut pun undang-undang yang dia buat. Ini sebenarnya yang kita kena betulkan. Hijrah ini, anak muda satu kena hijrah. Kerajaan pun sama, pembangkang pun sama, orang politik sama. Perlu sama-sama berubah. Macam saya, kalau boleh kita sebutkan tadi, orang politik pemimpin negara kalau langgar undang-undang ni biar kita kenakan 2 kali ganda denda. 2 kali ganda hukuman penjara. Tak apalah kalau hilang kursi pun apa masalah. Tak payahlah, biarlah hilang kosong kursi tu. Dah suka langgar undang-undang Langgar undang-undang, langgar SOP, tak payah dia ahli parlimen lah. Betul. Sebab dengan cara itu barulah orang boleh datang balik untuk rasa yakin kepada sistem keadilan, sistem kehakiman kita. Baru sebab orang tak tahu sebenarnya yang buat keputusan tu mungkin peguam negara yang menggugurkan kes, nak gugur ke nak dakwa ke, itu atas peguam negara belaka sebenarnya. Tapi bila orang tengok tak ada tindakan, orang akan sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Sebab itu tidak tahu orang ni kita kena kawal daripada awal. Jangan sampai orang hilang kepercayaan baru kita nak cari balik kepercayaan yang hilang itu. Sebab kepercayaan ni macam kertas lah, tuan moderator. Kertas yang licin. Kalau kita remuk, kita gumpal sekali, kita ratakan balik, dia tak jadi licin macam sebelum tu dah. Betul lah. Itulah kepercayaan sebenarnya. Sebab tu saya nak mencelah ni tuan-tuan ya. Kalau kita katakan kebanyakan ahli ataupun ahli parlimen, wakil rakyat kita lah kan, memberi undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Mengapa tidak rakyat ni yang mengundi seorang ahli wakil rakyat dia tu tidak ada hak itu juga? Kita katakan kalau ada hak, kalau boleh yang tu lagi hebatlah saya rasa kan. Nak tengok siapa dia sebenarnya yang duduk memerintah dunia ni, tu negara ini. So teruskan. Itu betul lah. Cuma masalahnya tak ada satu sistem lagi yang membenarkan kita buat perkara sebegitu. Sebab kalau sistem begitu dibuat,
Orang masa melompat tu pun dah kena lah sebenarnya. Ya, memang. Saya kata melompat tahun 2020, 2018 kan dah ada yang melompat. Ya. Kalau contoh MP Larut melompat, Hamzah Zainuddin dia melompat, orang Larut tak suka. Orang Gombak, bila Azmi Ali melompat, orang Gombak pun tak suka yang mengundi dia. Itulah. Tapi macam kita sebut tadi, macam yang saya tertariklah dengan Dr. Razi sebut, Tuan Moderator sebut, kena undi tak percaya. Memanglah betul kita sebutkan bahawa undi tak percaya ni memang satu hak setiap ahli parlimen. Cuma bagaimana ia mesti dilaksanakan itu mesti dalam urusan undang-undang yang teratur. Bukan huru-hara macam ni. Kita tengok sekarang ni huru-hara. Sekejap orang ni, sekejap SD. Jadi benda ni menyebabkan menyebabkan orang merasakan rakyat merasakan bahawa perebutan ini lebih kepada perebutan kuasa, bukan hanya untuk menjaga diri mereka. Ya. Itulah. Ya, terima kasih. Itulah Tuan Moderator kita sebut hari ni kan. Kita cakap tentang persoalan-persoalan macam ni memang menggusarkan minda kita jugalah kan. Saya pun fikir macam apabila dengar Datuk cakap, Prof. Duanti cakap, Tuan Helmi cakap, saya rasa macam masa dah penghujung nak kiamat dah kot kita ni. Itulah kita tengok. Dan kita masuk pusing yang ketiga sebab masa pun dah tak banyak dah, mungkin ada lebih kurang dalam setengah jam lagi, tak sampai dah setengah jam. Mungkin kita pakat share lah waktu yang ada ni kan, sama ada Prof. Duanti ataupun Datuk dan juga Tuan. Mungkin kita share waktu yang ada ni dalam masa lebih kurang 25 minit lagi. Saya nak aju teruslah kepada sesi pusingan yang ketiga ni kepada Prof. Duanti. Nampak agak-agaknya lah bagaimanakah nak lahir generasi yang bebas merdeka ni kan, yang sebenar ni. Adakah kita berkemampuan untuk nak membebaskan masyarakat kita sejagat ni ataupun macam mana sebenarnya? Sila Prof. Duanti. Tuan Moderator saya difahamkan gambar saya tak keluar ni. Ya. Kan? Mungkin lain. Kalau Prof keluar gambar mungkin lain pula jadi problem. Ya ke? Tak apa, gambar dah glamour dah, tak apa. Tapi dalam laptop saya ni gambar saya keluar, tapi saya pelik pasal apa. Dalam FB dia tak keluar, tapi tak apalah, yang penting suara ada yang kita tak dapat tengok, tak apa, janji kita nak suara sekarang ni, kita nak suara. janji boleh dengar. Itu saudara Helmi kata antara noise dengan voice tadi. Ya betul. Antara suara dengan bunyi bising ni kan. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh saudara Helmi tadi. Itu yang selalu kita sebut, kepimpinan melalui teladan. Saya apa pun dalam institusi mana pun, dalam konteks kerajaan, ya, kita nak tengok kabinet, ya, eksekutif itu mesti menunjukkan contoh yang baik. Ini perkara ini sangat asas, ya, kepimpinan melalui teladan. Kalau dalam institusi, contohnya kalau di universiti, contoh, ya, dia punya VC, TNC mesti menunjukkan contoh yang baik sebab mereka adalah pentadbir, pemimpin, ya, yang akan dilihat oleh kaki tangan bawahan, termasuk pensyarah lah, pensyarah dan sebagainya. Sebab kita itulah maknanya kita melihat kepada contoh pemimpin. Sama juga dalam peristiwa hijrah, ya, dalam peristiwa hijrah orang melihat siapa? Ya, sahabat melihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebutkan di sini apa tu saudara pengurusi, bolehkah hijrah berjaya kalau tidak dirancangkan dengan baik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sangat apa orang kata sangat simple calculation dia, batu perkiraannya yang sangat mudah. Dia bila adanya pemimpin yang baik, dirancang dengan baik, strategi yang baik, akhirnya kejayaannya hijrah berjalan dengan baik dan akhirnya kita sampai ke destinasi. Sama juga dalam konteks institusi yang saya sebutkan tadi. Tak kira institusi apa pun, tetapi bila dikaitkan dengan institusi Islam ni, sudah tentu kita perlu jadi contoh yang lebih baik sebab namanya pun Islam. Ya, sama juga bila disebutkan orang agama, ulama dan sebagainya,
mereka itu mesti dapat satu set example dulu, satu contoh yang orang boleh tengok. Oh, ini orang alim ni, orang agama datang latar belakang agama. Mesti baik dan boleh dicontohi sebab mereka dekat dengan Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah ni mana mungkinlah boleh melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi buat juga, makna ada benda yang tak kena itu. Jadi kepimpinan melalui teladan itu mesti dihayati itu. Sama juga apa tu dalam keluarga. Maknanya mak bapak perlu memberikan contoh yang baik. Barulah anak-anak boleh ikut, anak-anak jadi baik. Jadi saya nak sebutkan di sini secara pengurusi ya, dalam usaha untuk kita mengingkapkan, menanamkan ya, semangat jiwa merdeka kepada anak-anak muda, jati diri dan sebagainya, saya minta kita balik kepada slide yang telah ditunjukkan oleh Datuk Nasir tadi. Datuk Nasir tadi ya. Kalau kita nak bina patriotism pun, semangat cinta ke negara dan sanggup mati untuk negara, pertamanya itu yang saya sebutkan, kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya setiap rakyat Malaysia mesti dekat dengan Tuhan, dekat dengan agama dia. Baru semangat jihad itu datang. Saya nak sebutkan apabila Nabi kata ayat la hijrata ba'da fathi walakin jihadu wan niyah. Itu bila tiba saja bulan hijrah ini, awal Muharram ini, itu yang kita selalu sebut ya, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan dengan jihad dan niat. Maknanya saya nak sebutkan saudara tuan moderator, saya nak sebutkan kepercayaan kepada Tuhan itu, kalau kita bulatkan tekad kita, niat kita ya, bila kita sudah sampai ke tahap itu, baru kita boleh berjihad, baru kita boleh bina semangat patriotisme itu datang. Kita tidak takut lagi lah untuk mempertahankan negara kita sekiranya diserang oleh anasir-anasir luar dan sebagainya. Sampai kita tergadai nyawa sekalipun, itu dianggap sebagai satu jihad yang paling besar dalam kehidupan kita. Maknanya balik kepada nak lahirkan jiwa merdeka ini, maknanya kita tidak boleh jadi macam orang barat. Kita kena kembali kepada prinsip yang pertama itu, dan orang pula nak bercakap banyak kan. Cuma saya nak sebutkan ya, kalau tidak ada kesetiaan, di mana nak datangnya semangat patriotisme itu? Sayangkan negara, sayangkan kepada pemimpin. Saya dah sebutkan, untuk menjadikan rakyat sayang kepada pemimpin, pemimpin kena tunjukkan contoh yang baik. Kalau tidak, rakyat tak akan mempertahankan pemimpin. Kalau pemimpin makan rasuah, saya nak sebut je apa itu, saya Doktor. Ya, pemimpin makan rasuah, rakyat makan nasi. Bagaimana? Sebab mereka melakukan perbuatan mungkar. Kita sepatutnya mempertahankan perkara makruf, perkara baik. Kita tak boleh bersubahat ataupun mempertahankan mungkar. Kalau pemimpin melakukan rasuah, makan rasuah, salah guna kuasa, saya tidak fikir rakyat akan mempertahankan mereka. Sebab itu daripada awal lagi nak bina patriotisme ini, nak pastikan rakyat dapat mempertahankan negara yang baik daripada rajanya sampailah kepada Perdana Menterinya, ahli-ahli kabinetnya dan sebagainya. Itu yang Ustaz Aziz sebutkan tadi, bahawa ahli parlimen yang dipilih itu duduk di parlimen tidak menunjukkan contoh yang baik, sepatutnya kita tarik dia turun, tapi sistemnya tidak begitu Ustaz. Sebab bila mereka terpilih, mereka duduk di parlimen seolah-olah mereka tu suara di kawasan parlimen yang mereka bawa ke parlimen. Kalau ada sistem itu, senang aja, lompat. Apa Prof? Kita bincang dengan Datuk Nasir pula. Datuk Nasir bawa ke tengah pula. Okey, terima kasih Prof Ridwanti dengan hujah yang begitu hebat sekali. Saya rasa perbincangan kita amat panas, tapi oleh kerana masa kita tidak mencukupi, mohon maaf banyak-banyak, dan saya teruskan dengan soalan yang sesi pusingan yang ketiga ni kepada Datuk Nasir lah. Bukankah semangat inspirasi hijrah telah kita pupuk sejak berpuluh-puluh tahun di negara kita? Adakah ia berkesan ataupun tidak? Silakan Datuk Nasir.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semangat hijrah ni memanglah daripada zaman hijrah Rasulullah SAW lagi. Telah pun tertanam di kalangan umat Islam. Cumanya apabila kita berhadapan dengan ancaman-ancaman pemikiran daripada penjajah ni, daripada tahun 1511 lagi sampai sekarang dah 400 tahun lebih, maka semangat hijrah itu semakin hari semakin luntur. Apabila pegangan kita kepada agama itu sendiri pun semakin luntur. Maka kita biasa mendengar istilah-istilah ungkapan-ungkapan seperti istiqamah, committed dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya amat amat berpandangan bahawa bagaimana kita memahami prinsip keimanan sebagai asas kepada pembinaan tamadun kita mestilah berteraskan kepada apa yang telah berlaku di dalam sejarah kita. Rasulullah SAW melakukan hijrah kerana atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ialah kita melakukan hijrah minda apabila kita memahami rukun negara itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita berteraskan kepada apa yang ada di dalam perlembagaan kita. Saya rasa ramai yang tak pernah mendengar bahawa istilah seperti sumpah Rabbani dan sebagainya. Sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Orang politik pun tak tahu, orang yang mentadbir negara pun tidak tahu. Jadi dia mentadbir negara, dia ikut kepala dia. Dia rasa dia nak mentadbir negara ini berdasarkan kepada pemikiran sekular, dia buatlah. Bagaimana kita nak mendidik ataupun memahamkan rakyat umat Islam berkaitan dengan prinsip keimanan ini kalau kita sendiri tidak mengikat diri kita dengan apa yang dilafazkan oleh raja yang berdaulat, yang di-Pertuan Agong bersumpah. Kita yang taat kepada yang di-Pertuan Agong ini sebenarnya yang kena melaksanakan apa yang dilafazkan dalam sumpah baginda. Tetapi baliknya kita menjadi seorang yang berpegang dengan pemikiran Islamofobia. Kita menjadi seorang yang berpegang dengan Islam bashing. Kita membawa pemikiran Islam bashing. Kita menekan dan kita mengkritik pemikiran-pemikiran atau pendekatan-pendekatan Islam. Jadi tentunya masyarakat, rakyat akan menjadi keliru dengan pendirian dan pegangan kita ini. Saya mengambil pendekatan untuk menghuraikan rukun negara ini berdasarkan pendekatan apa yang terkandung dalam perlembagaan itu, supaya kita tidak terikat dengan pemikiran yang disebutkan sebagai pemikiran liberal. Ikut kepala kita sendiri, ikut kemahuan kita sendiri. Apabila kita berpegang dengan pendirian yang bersikap liberal bebas begini, maka kucak-kacir lah jadinya. Kita menafsirkan sesuatu seperti mana yang Suhakam nak. Suhakam ni dia berpandangan bahawa hak asasi manusia itu lebih utama, lebih tinggi daripada agama. Sedangkan dalam sumpah yang di-Pertuan Agong tidak ada pun sebenarnya untuk nak memelihara hak fundamental liberties itu. Fundamental liberties itu disebutkan di dalam perlembagaan tetapi penuh dengan pengecualian. Hak kebebasan beragama ada pengecualian dia. Bagi kalangan orang bukan Islam, dia tidak boleh preach agama dia kepada orang Islam. Dia tak boleh preach sesuatu, dia tak boleh menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bercanggah dengan Islam itu di kalangan orang Islam. Ada batasan-batasan dia. Dia tidak absolut. Tetapi yang dipahami oleh golongan-golongan yang berpemikiran liberal ini, mereka mengatakan bahawa prinsip hak asasi manusia itu lebih tinggi. Malah mereka mengambil apa yang dikatakan sebagai the basic structure of Indian Constitution nak dipakai dalam perlembagaan negara kita. Ini menjadi masalah ni. India punya basic structure of constitution. India ini sebuah negara republik. Satu. Dan sejarah dia, India ini dia buang raja. Semua raja-raja yang Kesultanan Islam Delhi apa semua dibuang, dihapuskan oleh British. Berbeza dengan di Malaysia. Di Malaysia, ketika British mengancam untuk nak masuk menjajah Malaysia, raja-raja tetap berdaulat. Raja-raja tetap ada. Sultan Terengganu ada, Sultan Kelantan ada, Sultan Johor ada, Sultan Pahang ada. Semua raja-raja ini berdaulat. Dan raja-raja inilah yang memberikan kepercayaan kepada Suruhanjaya Reid untuk membentuk perlembagaan. Dan perlembagaan yang dibentuk itu mengekalkan kedaulatan raja-raja di negara ini. Dan raja-raja itu meletakkan dirinya berpegang, bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam negara kita ini, pada setiap masa pembentukan dan pentadbiran negara kita ini, keterikatan kita dengan Allah SWT itu sentiasa ada.
Ini yang apa nama yang menjadi cabaran kepada kita, bagaimana hijrah kita nak menukar pemikiran kita ni daripada kita terlalu percaya, terbawa-bawa dengan percaya kepada penjajahan itu, kembali kepada kita tunduk kepada ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu. Allah SWT. Itulah kita sebut Datuk ya. Kalau kita katakan satu ketika dahulu Nusantara kita ni terkenal dengan Islamiah, Melayuiyah kan. Ya. Sebab itulah raja-raja kita pun ambil roh daripada situlah dijadikan sebagai asas dalam mereka membimbing negara. Sebab itulah kalau kita tengok orang nak berkahwin ada kursus kahwin. Nak 3 hari, 4 hari dan sebagainya. Tapi orang nak memerintah negara tidak ada kursus. Kalau boleh kita anjurkan supaya kursus 1 tahun bagi wakil rakyat yang akan masuk parlimen ini. Kalau istilah orang muda dia kata kita sekolahkan mereka dulu. Sekolahkan mereka dulu. Ya, sebab mereka sangat ikut kepala mereka sendiri. Sebab tu kita kata kita rasa kecewa sangat. Kita pangkah orang lain tiba-tiba kita pangkah si A ni tiba-tiba duduk dekat beberapa bulan lompat ke parti lain. Itulah kita kata kita rasa kecewa sangatlah kita katakan. Itulah sebaringkas yang disampaikan oleh Datuk yang memberi manfaat kepada kita semua. Semoga kita dapat cernakan itu semua. Dan seterusnya yang akhir pada malam ini dan pusingan akhir kita adalah pada Tuan Abdul Rahim Hilmi Zakaria. Saya nak ajukan soalan kaedah politik yang bergolak pada hari ini. Apakah penyelesaian dari segi konsep hijrah ini? Kita nak ambil konsep roh hijrah ini diterapkan dalam kita menyelesaikan masalah yang bergolak pada hari ini. Silakan Tuan Hilmi. Terima kasih Tuan Moderator. Ya. Jadi soalan tu saya kena relate balik dengan apa yang Prof. Ridwanti sebut tadi berkenaan dengan kualiti pemimpin, hijrah seorang pemimpin. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata sebaik-baik pemimpin ini kamu sayang dia dan dia sayang kamu. Kamu doakan dia dan dia doakan kamu. Seburuk-buruk pemimpin ini kamu benci dia dan dia benci kamu. Kamu laknat dia laknatnya kamu. Jadi itu hadis Nabi menunjukkan bahawa kepentingan untuk pemimpin ini dan rakyat saling sayang menyayangi. Bagaimana nak sayang menyayangi dalam keadaan sekarang? Kalau sekiranya orang melihat, rakyat melihat, saya tak tuduh pemimpin, tapi apabila rakyat melihat pemimpin lebih mementingkan diri, pemimpin lebih berminat untuk mengekalkan kuasa dan berebut kuasa, maka sudah tentulah akan wujudnya rakyat yang tidak berpuas hati. Maknanya kata aku ni tengah tak boleh makan, kau sibuk dengan Putrajaya. Itu masalah, orang akan sebut benda yang sama lah. Jadi untuk hijrah sebegitu, bagi saya semangat hijrah ini pemimpin lah yang kena buat, yang kena lebih. Saya melihat bagaimana pemimpin ini semuanya kena besar jiwa. Kita ini sebuah negara yang bukan besar pun, kecil hanya. Orang kata tak padan pun sebenarnya kalau nak berebut. Jadi apa salahnya kalau setiap pemimpin ini duduk bersama-sama dan membentuk satu yang kita panggil sebagai kerajaan perpaduan. Pada parti mana pun kita cuba untuk mewujudkan kerajaan ini selama 6 bulan dahulu ke sebagai contohnya. Benda ni pernah dibuat dalam banyak negara, terutama apabila menghadapi krisis-krisis yang sangat besar. Contohnya apabila Britain mengalami Perang Dunia Kedua. Memanglah Britain konservatif buruh tu semua bergaduh, tapi apabila berlakunya perang maka mereka bersama. Kuomintang dan Komunis bergaduh daripada tahun 1912. Apabila Jepun serang, nyawa rakyat dalam bahaya, Kuomintang dengan Komunis ni boleh bergabung balik. Tapi bila Perang Dunia Kedua habis, dia bergaduh baliklah sampai wujudnya Taiwan, sampai lagi ke Taiwan tu. Jadi, masa krisis, kita dah 10,000 lebih mati. 10,000 ni adalah nyawa rakyat kita yang sebenarnya orang kata tak bersalah pun. Kita berperang dengan tentera musuh yang tidak nampak. Dulu kita nampak, orang Britain nampak Hitler, nampak Mussolini, dia boleh nampak. Kita tak nampak COVID ni dulu kat mana. Jadi dalam keadaan perang macam ni, kita nak bergaduh lagi, dia tak syok lah. Dia menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada kita. Jadi tak ada apa salahnya kalau kita menggunakan kaedah perpaduan antara ahli-ahli politik ini untuk duduk bersama. Dan saya nampaklah ini adalah antara peranan yang boleh dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong selaku yang memegang sumpah Rabbani yang Datuk Muhammad Nasir Desa sebut tadi, yang mana baginda boleh menjadi mediator antara parti-parti politik ini untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang bersatu padu antara pembangkang dan kerajaan hari ini. Tak ada masalah pun bagi saya untuk sementara, bukannya lama pun. So itu je cara dia, sebab kalau kita left out few
simple. Kita tak payahlah kita PKR ni kita letak tepi. Orang lain kita gabung-gabung belaka. Nanti PKR tak puas hati pula. Tertinggal bersatu kat tepi. Bersatu tak puas hati pula. Sebab matlamat orang politik ni dia kuasa rasanya. Jadi bila masing-masing dapat rasa sikit sebanyak pun, ketidakpuasan hati tu mungkin akan berkurang dan akhirnya kita boleh fokus untuk melawan apa sebenarnya musuh kita. Takkanlah dengan 10,000 mati ni kita nak masih lagi nak berebut siapa jadi Perdana Menteri. Siapa nak kekal Perdana Menteri, itu tak betul lah. Jadi itulah hijrah yang sepatutnya dibawa oleh orang-orang politik, pemimpin kita ni, supaya boleh jadi satu contoh yang baik. Sebab kalau pemimpin tak boleh jadi satu contoh yang baik, maka ketika itulah orang hilang kepercayaan. Bila hilang kepercayaan, baik aku tak ada ketua, baik tak ada kerajaan, kita duduk sendiri. Masa itu anarki boleh masuk dengan mudah sekali. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak semua ahli panel kita pada malam ini yang telah pun memerah buah fikiran sebagainya, memberi penerangan kepada kita supaya kita jelas dalam melihat hala tuju kita masing-masing lah. Dan lepas ni kita pakai cerna lah pula, kan? Bersepenuh dengan manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Sebab kita nak sangat-sangat jadi ummah yang mempunyai kualiti yang tinggi, mempunyai tamadun budaya yang tinggi ini kan, supaya kita jadi satu ummah yang kuat suatu masa nanti. Jadi tidak boleh tidak boleh kita nak cuai dengan pandangan-pandangan daripada ceramah kita sebentar tadi. Baiklah, sama-sama lah saya mohon maaf kerana masa tidak memberi ruang yang banyak pada kita untuk kita ada soalan dan juga daripada penonton kita, khususnya daripada penonton Facebook kita lah. Jadi itulah sebenarnya. Jadi sama-samalah kita menghayati falsafah agama dan juga falsafah rukun negara kita, serta kita simulasi demokrasi yang ada di dalam negara kita ni. Walaupun kita ambil daripada Barat, walaupun kita ambil daripada Jepun, pada Korea mana pun tak kisah, tapi kita selaraskan, kita asimilasikan dengan Islam yang ada dalam negara kita ni, ya, supaya jadi bangsa dan juga budaya yang sentiasa mempunyai tamadun yang tinggi untuk kita sama-sama junjung Islam itu ke setinggi-tingginya, insya-Allah. Itu sajalah mungkin apa yang saya sampaikan pada dapat menjadi reba pada malam ini, ya, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Semoga dia memberi manfaat kepada kita, khusus pada hari yang kita nak sama-sama menuju kepada hijrah. Sama-sama kita ikonkan diri kita, sama-sama kita lafaz niatlah dalam diri kita supaya kita ni tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah SWT. Sebab musim ini sudah tentulah musim yang kita kata kita rapatkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi itulah sepatah dua kata saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini mungkin ada sedikit pantun lah. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Itu sajalah permulaan saya. Saya mempelajari ilmu-ilmu yang dari Prof Ridwan T. Semoga ilmu ini akan berkekalan dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Dan saya terima kasih, ucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pengajian Trust dan juga khususnya kepada Uniza secara itulah, setakat itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik-balik pada pengurusi majlis.